إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وصحبه شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sawab. Ha? 5. Soal 5. Soal 5. Apa baris? Man tafaqaha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tafaqaha fid dinillahi kafahu Allah Ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Situ ya. Artinya barang siapa belajar ilmu fiqh, man tafaqqaha, siapa yang mendalami akan ilmu fiqh. Kalau ada zahir sini. Tapi kalau ikut asal mana tafaqquh ni umum, mendalami dalam ulum syariah. Segala ilmu yang berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Padahal ia berkehendak mendirikan agama Allah Ta'ala. Tujuan dia belajar tadi ialah untuk menyebarkan agama Allah di muka bumi Allah Ta'ala. Mengajar supaya manusia dapat kembali berpegang, beramal dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan betul. Nah, saya jawab dia memadai Allah Ta'ala akan segala yang dicita-cita. Ya. Kafahullah, memada akan dia Allah Ta'ala ma ahammahu. Kita cerita dia, kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberi ia Ta'ala rezeki akan dia dengan sekira-kira tiada dikira-kirakan. Ya, tengok orang yang menuntut ilmu agama betul-betul itulah keadaan dia. Kebanyakan rezeki datang dengan cara yang tidak dikira, tak masuk dalam jangkaan dia. Sebagai kemuliaan daripada Allah Ta'ala memberikan kepada mereka yang menuntut menimba ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini memudahkan Allah Ta'ala akan rezekinya dengan tiada diusahinya dan tiada dibicarakan. Tiadalah dia memberi tumpuan betul, hebat sangat, siang malam cari. Ya, dia lebih kurang dia tak ada beri buka. Itu kurniaan daripada janjian Rasulullah SAW. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabi. Ini kita masih lagi perbincangan fadailul ilmi, kelebihan ilmu. Kemudian kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Alim makna orang yang berilmu. Zatun muttasif bil ilmi, yang ada punya ilmu. Adapun abid orang yang beribadat. Itu beza. Seperti bandingan dia kelebihanku atas sekurang-kurang laki-laki bersahabat. Di mana ambil sahabat Nabi dan peringkat dia paling bawah bandingkan dengan Rasulullah SAW. Jauh lah tuan ni. Begitulah makna jarak jauh antara ahli ibadat dengan ahli ilmu. Ahli ilmu. Yang dimurad dengan orang alim itu orang yang mengetahui akan ilmu tariqah dan ilmu hakikah. Sebab satu tuan guru saya, al-alim mu'allamah, al-waliyu syahid, Sayyidi Syekh Abdul Rashid, yang alim 35 ilmu, alim 4 mazhab, 35 ilmu, hafiz Quran, Masya Allah, karamat ilmu banyak. Jadi datang satu orang, tuan guru jugalah, saya punya tuan guru ustaz, pergi ziarah dia, ya, di Kedah. Dia satu ketika itu dia mengaji di Kedah, Pondok Lanai, ya, ataupun wali besar tu, Tuan Haji Omar Zuhdi. Jadi bila Sidi Abdul Rashid tanya dia, tak Kedah mana ada orang alim? Dia kata Pondok Lanai, yang lain itu. Yang tunjuk pondok besar, lain. Tunjuk lagi pondok tu, dia kata yang lain lagi. Ada satu pondok kecil kan, pondok tak masyhur. Pondok ni, tu alim. Jadi pelik kan. Ya, besar-besar alim betul-betul ni kan. Lain. Dia tak kata tak alim tapi yang lain. Dia tunjuk ada pondok tu kecil je pondok, tak apa masyhur. Tu alim. Ya. Maksud alim di sini apa?
Alim bainal ilmain syariah wal haqiqah. Syariat dan hakikat dia alim. Bukan sekadar dia alim ilmu syariat, tidak. Mana orang yang benar-benar mengenali Allah SWT zahiran wa batinan. Ya. Bukan sekadar kenal tadi dengan dalil saja, dia kenal bil azwaq wal wijdan. Itu bahas dia akan bahas di belakang ni. Betul, orang yang benar-benar alim adalah orang yang mengetahui akan ilmu hakikat dan ilmu tariqah. Apa makna tarikat? Antak sudahu. Bahawa kamu kasat akan Allah Ta'ala. Jadi kalau sekiranya dia baca ilmu tak kasat Tuhan, dikasat pada makhluk supaya dapat glamour, supaya dapat maknanya masyhur, dipandang orang hebat, itu kasat dia dah lari. Dia bukan jadi hamba Tuhan, dia jadi benda lain. Sebab tu tempat kita belajar di madrasah dulu ditulis kat pintu masuk ditulis hadis Nabi SAW, man talabal ilma liyumariya bihi sufha aw liyasrifa wujuhan nas ilaih wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tuntut ilmu agama, ilmu Allah Ta'ala ni, ke ilmu dunia, ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia apa? Untuk menunjukkan lebih dia pada orang lain, tunjuk pandai maknanya, ya, ataupun liyasrifa wujuhan nas ilaih, nak memalingkan muka manusia pada dia supaya orang hormat dia, supaya orang sanjung dia, puji. Itu niat dia, bukan mencari keridaan Tuhan. Maka sabda Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam api neraka, wa na'udzubillah. Ya, sebab ilmu yang tinggi jangan dikasat benda yang lain. Tidak ada benda paling tinggi melainkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ilmu tariqah, apa makna tariqah? Mana jalan. Tarik mana jalan, syari' mana jalan juga. Jadi dua makna. Makna yang sama, kalimah muradif. Mana dua kalimah satu makna. Jadi ulama pecahan. Ya, kalau perjalanan luaran itu dipanggil syariah. Kalau perjalanan dalaman dia dipanggil tariqah. Maka kita ada dua jalan yang perlu diselesaikan berdasarkan firmanullah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala sebut wazaru zahiral ismi wa batinah. Mana naklah kamu wazaru bi mana watruku. Mana kamu kena tanggalkan, cucikan, bersihkan yang zahir dan yang batin. Bagi kita ada unsur dua, satu unsur jismani luaran ni, disangkar di luar, dan kita satu lagi unsur dalaman yang lebih besar, dipanggil unsur ruhani. Yang ni tempat tilik Allah Ta'ala ni. Yang ni kita nak kemaskan dia. Sebab dua perjalanan dia kena ada, syariah wal haqiqah. Dan disebut oleh dalam kitab Hidayatul Asqiya, seorang wali besar daripada India, dia kata inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musilah wa syari'atun ka safinatin wa tariqatun ka bahri summa haqiqatun durun wala. Inna tariq, semua jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Syariah dia ada syariat, wa tariqah dia ada tariqah, wal haqiqah dan ada hakikat. Wa tariq maka falsafinatin, maka syariat itu ka safinatin wa tariqatun kal bahr, dan tarikat itu seumpama lautan. Ya, wa haqiqatun durun wala. Hakikat itu apa? Permata yang duduk bawah dasar bumi, menyelam dalam air bawah dasar laut tu, itu ada permata gitu. Jadi maknanya nak berjalan kepada permata, dia kena jalan, ada perahu, dia kena menyelam, kena ambil. Apakah dia dikatakan durun wala? Permata yang mahal tu apa dia? Wa huwa ilmul haqiqah. Ya, ilmu hakikat yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Iaitulah bila ditanya oleh Jibril kepada baginda SAW, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan aku itu apa ihsan. Lalu Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itulah permata dia. Ya, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat. Ini dipanggil makam musyahadah. Ya. Kalau tak boleh duduk taraf tu, duduk bawah sikit, dipanggil makam muraqabah. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Bahawa kamu sedar, kamu sentiasa dipandang lihat oleh Allah Ta'ala. Di mana saja kita berada, kita sedar, terasa tu yang kita dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Itu dipanggil dua permata ni. Ya, inilah dipanggil sebagai permata yang mahal. Dan orang bila duduk dalam dua keadaan ini, dalam makam ihsan nama dia. Sebab tu setengah daripada nama ilmu tasawuf dipanggil ilmu ihsanuddin. Ilmu tasawuf, ilmu siri, ilmu hakikat, macam-macam nama diberikan oleh ulama. Dan di antara nama dia ihsan, sebab dia ambil daripada hadis ini, hadis sahih Nabi SAW. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ihsan, apa dia ihsan? Dua, iaitu musyahadat dan muraqabah. Ya, dalam suluk memang ada perjalanan, dia proses.
Allah. Mana tadi? Iaitu mengetahui ilmu tariqah dan ilmu hakikah. Ilmu tariq mana jalan? Kita nak berjalan kan? Jalan mana ni? Rohani, bukan jalan kaki tuan-tuan ni. Rohani kita. Daripada satu makam satu peringkat. Daripada kita cuci peringkat qalbi. Selesai kita pergi ke peringkat roh. Selesai itu pergi peringkat sir, hafid dan seterusnya. Ya, itu semua makam-makam peringkat-peringkat dalaman kita. Sebab dia ada semua tu, dia ada punya apa sifat-sifat dia. Ya, kita cuci-cuci sampai dia bersih. Dia bersih situ, barulah layak dia menerima berbagai kurniaan, termasuklah ilmu hakikah, iaitulah antashhadahu. Apa makna hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu syuhud dan musyahadah kepada Allah Ta'ala. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, syahidahu, dia syuhud akan Allah, dia musyahadah akan Allah Ta'ala, fi kulli syai', dalam tiap-tiap benda yang dilihat. Dia pandang pokok, dia syuhud ke Tuhan. Dia pandang langit, dia syuhud ke Tuhan. Mana saja jatuh peringatan dia, depan, belakang, atas, kanan, kiri, bawah. Maka semua ni alam dipanggil apa? Mazhar, cermin, untuk memandang kebesaran dan kewujudan Allah Ta'ala yang maha hebat. Ya, itu ilmu hakikah dia. Perbahasan dia panjang lagi lah, nanti di belakang. Dan murad dengan orang yang abid ialah orang yang mengetahui ilmu syariat, iaitu ilmu fiqh dia tahu. Kerana orang yang orang yang jahil akan ilmu itu tiada dinamakan abid. Ya, dia tak belajar fiqh, dia sembahyang ikut dan dia, maka tak panggil abid, tak sah lagi abid. Sebab Rasulullah SAW pernah ketika seorang bersembahyang dekat dengan Nabi SAW, lepas dia sembahyang dia nak salam dengan Nabi. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun balik sembahyang, Nabi kata. Engkau tak sembahyang lagi. Dia bangun sembahyang lagi. Nabi tengok dia sembahyang, rupa dia cacat rukun, tamak ninah tak ada dan sebagainya. Nabi kata lagi, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Ya. Akhir dia kata, ya Rasulullah, ni tadi yang saya tahu. Dia selenda dah. Rasulullah pun ceritakan hadis yang panjang mengenai hukum-hukum dan rukun-rukun sembahyang. Ya, daripada awal sampai akhir, daripada takbiratul ihram sampai salam. Dalam Bukhari ada, Muslim ada, semua ada hadis. Jadi maudhu' kita apa masuk kita sini, mahal terjemah dia itu Nabi nafikan fa innaka lam tusalli, mu tak sembahyang lagi, padahal ni sembahyang dah. Kan? Di sini ulama ambil satu hukum, kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairin ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu maka amal dia mardud, dia tolak, la tuqba, tak diterima. Sebab itu kita syukur Allah Ta'ala pilih kita jadi ahli ilm. Ya, jadi ahli ilmu, suka mencari ilmu, suka memperkasakan ilmu Allah Ta'ala. Ini nikmat paling besar. Ya, bukan senang tuan-tuan. Jadi ahli ilmu macam-macam ujian. Maka kita dapat tu banyak kelebihan disebutkan di sini. Dan mengetahui ilmu usuluddin, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab yang bernama Jawahirul Quran. Habis. Nanti dipanggil ahli abid, ya, ahli ibadat saja. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, fadlul mu'min al-alim alal mu'min al-abid bisab'ina darajah. Bermula kelebihan orang yang mukmin yang alim, yang ada makrifat sebenar dengan Tuhan, atas orang abid ahli ibadat saja. Ya, 70 darajat. Satu pun banyak. Satu darajat pun 500 tahun perjalanan. Bayangkan jauh tinggi, ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, bainal alim wal abid mi'atu darajat, baina kulli darajatain yaitulah hadrul jawadun al mudmar sab'ina sana. Antara orang yang alim dan orang abid 100 darajat. Antara tiap-tiap 2 darajat perjalanan kuda yang sangat pantas sekira-kira 70 tahun. Bayangkan, cari kuda pantas pecut dia 70 tahun berjalan, 1 darajat. Maknanya apa, terlampau jauh jarak tu maksudnya, ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ya ba'asullahul ibadi yaumal qiyamah summa yab'asul ulama summa yaqulu ya ma'syiral ulama inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilm illa li'ilmi bikum wa lam adha' ilmi fikum li'u'azzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Membangkit Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat besok.
Kemudian maka membangkit ia akan segala ulama. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, maksudnya hai segala ulama, bahawasanya tiada aku taruh ilmuku kepada kamu, mana tidak aku tuangkan dan berikan ilmu pada kamu, melainkan kerana pengetahuanku, ya, supaya kamu kenal akan aku, ya, pengetahuanku dengan kamu. Dan tiada aku taruh ilmuku pada kamu kerana aku seksa kamu, tidak. Maknanya dengan sebab ilmu tadi, syarat dia diamalkan dengan betul, ikhlas kerana Allah, dia menjadi sebab dia terlepas daripada siksaan. Lalu madulah ke dalam syurga. Mana bersilalah, jalanlah kamu, fazhabu sila-sila, masuklah ke dalam syurgaku, maka sungguhnya telah aku ampun bagi kamu. Ya, Allah Ta'ala ampunkan bagi para alim ulama. Itu kelebihannya lah. Maknanya apa? Para ulama pun dia tak sunyi daripada salah silap, ya. Yang tak ada salah silap Nabi dan Rasul saja. Ya, wali pun ada silap, tapi silapan dia macam tak silap. Sebab apa? Dia cepat sapu dan cepat bersih. Di atas sekali darajat dia panggil maksum. Itu Nabi dan Rasul je. Imam tak ada. Siapa kata imam dia maksum, itu buat syiar. Itu babas. Ya, sesat barat. Dah sesat barat lagi. Kita tak ada. Kita bawa daripada apa? Maksum dipanggil mahfuz. Mahfuz ni dia berdosa, tapi macam tak berdosa. Sebab apa? Dia cepat cuci. Itu para sahabat semua darajat. Ya, mahfuz. Maknanya dia kena sikit silap terus pergi, ya Rasulullah, binasa dah hamba ini. Rasulullah kata apa? Dosa kamu, silap kamu. Dia kata sekian. Kamu dah sembahyang jemaah, sudah, dosa kamu diampun. Mana kalau ampun dengan salat jemaah, dengan ibadat, mana minas sagair, dosa kecil. Kalau dosa besar dia kena bertaubat sama sekali, ya. Atau menandakan sahabat punya apa? Prihatin dia. Sikit je dosa dia rasa dia punya takut, dia berjumpa Rasulullah SAW, minta ke keterangan Nabi. Rasulullah SAW menyatakan, bila kamu dah sembahyang jemaah, maka dosa kamu dah diampunkan. Itu maknanya apa? Dosa itu kecil. Awal peringkat ni dia berdosa tapi cepat dibasuh, bersihlah, maka dia panggil mahfuz. Kalau tak kena dosa langsung, itu maksum. Itu darajat Rasul, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wakilah ya Rasulullah, ayul amalu afdal? Faqal al-ilm billah azza wa jal. Pakilah. Dia boleh pakilah boleh baca, atau baca imanlah. Pakilah boleh baca. Ya. Kalau orang di pondok dia bacakan saja dia. Pakilah, kita pakilah pula ni. Ustaz ni pelat ke? Rupa kita baca dua wajah. Pakilah boleh baca imanlah boleh. Pakilah. Ya, pakilah ayul amal. Ya, tazid faqal. Faqala al-ilmu billah. Pakilah nas'alu anil amal wa tujibu anil ilm. Faqala innal qalilal amal yanfa'u ma'al ilm billah wa in kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli billah. Artinya bersembah sahabat bagi Rasulullah SAW dengan katanya, ya Rasulullah, apa segala amal yang terlebih afdal? Mana aksaru sawaban, lebih banyak pahala dia, lebih tinggi kualiti dia? Maka sabda Rasulullah SAW, mengetahui Allah Azza wa Jal. Ya, apa mana mengetahui? Mana makrifat akan Allah Ta'ala. Al-ilmu billah, maka dimakrifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar makrifat dia. Ya, bahawa diingat, tidak dilupa. Dia sedar, mana tidak dilalaikan dengan Allah Ta'ala. La tansa zikrullah. Jangan kamu lupa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman paling afdal, ya, anta'lam Allah haitsuma kunta. Di mana saja kamu ada, kita ingat Allah Ta'ala. Sehingga dia mati pun Nabi kata, afdalul iman antamut wa lisanuka ratbun min zikrillah. Iman yang paling afdal kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah lagi menyebut nama Allah Ta'ala. Itu di antara sifat-sifat iman yang afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian sembahnya, sembah tu mana tanya. Bukan sembah mana sembah disujudkan lagi, bukan. Sembah tu bahasa dia. Maknanya tanya lagi, apakah amal yang terlebih pahalanya? Maka sabda Rasulullah, mengetahui Allah, mana mengenal Allah Ta'ala. Maka sembah hamba bertanya daripada amal, ya Rasulullah. Jawab daripada ilmu. Sahabat tanya ayul amal, apa amal? Nabi SAW, ilmu, kan? Mengenali makrifat Tuhan. Maka sabda Rasulullah SAW, bahawa sedikit amal serta makrifat mengenal Allah lebih manfaat daripada banyak amal serta jahil kepada Ta'ala. Dan tiada memberi manfaat, iaitu tidak memberi manfaat.
Ya, dia tidak makrifat Tuhan, dia sembah. Dia ada dua bagi. Kalau peringkat syariat, dia kena kenal Tuhan dulu. Kalau sekiranya dia tak kenal Allah Ta'ala langsung, siapa dia Allah Ta'ala, ibadat dia pun Tuhan tak terima. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak diiktiraf ibadat melainkan dia kena kenal siapa Tuhan yang disembah. Itu untuk membezakan, untuk sahabatan. Untuk mengangkat kualiti pula, dia kena angkat kualiti amat makrifat dengan Tuhan. Bukan sekadar dalil, tapi dikenal bizab wal wijdan, syuhud wal ayan, dengan rasa hati tadi. Dia terasa keberadaan Allah Ta'ala ni, dirasakan di setiap kelipan mata dia. Fi kulli lamhatin wa nafasin, ya, wasi'ahu ilmullah. Dia nakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu fi kulli lamhatin, pada tiap-tiap kelipan mata kita. Wa nafasin, tiap-tiap tuan nafas kita. Wasi'ahu ilmullah, yang meluasilah ilmu Allah Ta'ala. Itu dikenaki. Inilah sunnah yang paling besar yang ada pada Rasulullah SAW, yang disebut dalam kitab Taurat, tanda Nabi akhir zaman ialah tidur dua matanya tapi hatinya tidak tidur. Ini pernah Rasulullah berdebat dengan Ibnu Surya, seorang ketua Dewan Ulama, ya, Bani Israel. Dia kata, apa tanda kenabian kamu ya Muhammad? Ya. Pertama ditanya, kenapa anak tu kadang-kadang rupa ibu, kadang anak rupa bapa? Yang boleh jawab ini ialah Nabi akhir zaman, kata Ibnu Surya, Abdullah bin Surya. Nabi kata, apabila tertinggi air benir lelaki, maka anak akan menyerupai bapaknya. Bila tertinggi air benir perempuan, maka anak akan menyerupai ibunya. Dia kata, sadaqta, betul kau. Dia tanya lagi, apa lagi tanda? Nabi kata, tidurlah dua mataku tapi hatiku tidak tidur. Hatiku sentiasa dengan Allah. Sadaqta, betul kau. Ya. Cari kita tadi. Apa dia? Tidur dua mata, tapi hatiku tak tidur. Ya? Kita tidur mata, tidur hati. Buka mata, tidur hati juga. Wah, ni kacau. Ya, ni kacau. Tidur mata, hati tidur. Buka mata pun, hati tidur juga. Wah, ni kacau. Dia biasa seimbang. Kita pastikan buka dia mata luar, mata dalam kena buka. Pandang ni makhluk, kita kena ingat Khalik. Semua ni panggil apa? Makhluk. Apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dijadi. Bila benda jadi, siapa menjadi? Mesti nampak Khalik. Apa makna Khalik? Allazi khalaqa, yang menjadi. Takkan kita pandang benda dicipta, kita tak terperasan pencipta. Ya. Kalau orang kenal main, memang dia apa? Minat lukisan. Bila tengok dia lukisan cantik, dia akan tengok kat mana tuan? Dia tengok kat mana? Sain bawah tu. Oh, ni sain puntal. Oh, ni dia ni. Ni sain bujur dia. Ni dia ni tahu. Ya, lukisan ni tengok bawah sain. Dia akan tengok sain kan. Wah, patut pun dia kata lawa. Tu maknanya. Ya, bila kita tengok lukisan, kita tengok sain dia. Ya, mana orang yang lukis. Itu dia kita tengok, maknanya pada kejadian kita tengok penjadi. Tengok pada ciptaan, kena tengok siapa pencipta dia. Atau dia nak current tuan-tuan. Barulah benar-benar alam ni dipanggil mazhar liwujudillah, cermin bagi menunjukkan kewujudan Allah Ta'ala. Maka kita pandang cermin hati, dia kena terang lah tuan-tuan ni. Sebab tu kena lap. Ya, lap dengan apa? Bukan dengan span. Itu cermin luar, ni cermin dalam. Lap dia dengan zikrullah, zikir baru dia terang. Ya. Sebab dalam hadis Nabi kata, alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair, wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabih fa innahu nurun lak. Lazimlah kamu bertakwa, sebab dia merupakan apa? Penghimpun segala kebaikan dunia akhirat. Dan lazim kamu dengan berzikir dan membaca Quran, sebab dia tu nur bagi kamu, nur, terang. Dia suluh. Bila hati kita dah terang, senanglah. Kan? Tuan-tuan pada padam ke pun kita tak boleh baca kitab. Kita tak boleh nak tengok kitab. Pada gelap, kan? Dia kena terang. Nur lawan dia apa? Zulmah, gelap. Maka kita takkan nak duduk dalam zulmah, kita nak duduk dalam terang. Begitulah terang luar, maka dalam pun kena terang. Lebih besar lagi kita kena jaga dalam, sebab dalam tu lebih mutiara besar daripada yang luar. Ya, jasad yang luar akhirnya untuk apa? Disimpan di dalam liang lahat. Ada pun yang dalam ni dia tak mati. Hakikat diri kita. Ya, hakikat diri kita ialah ar-ruh tadi. Dia akan berpindah alam, satu alam ke alam, dan membawa amanah besar menghadap Allah Ta'ala di akhirat. Berarti kita kena cukupkan bekalan dia, makanan dia, ya, benda-benda yang perlu, yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara yang besar ialah makrifat akan Tuhan. Habis.
Dan hasil daripada perkataan Imam Ghazali dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran, permata Quran, bahawasanya ilmu tariqah dan suluk dinamakan ilmu tasawuf, iaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqh dan ilmu kalam. Ilmu fiqh tinggi, ilmu kalam yakni ilmu usuluddin tinggi. Semua tinggi itu. Tapi nak banding dengan ilmu tasawuf, lagi tinggi ilmu tasawuf. Lagi tinggi ilmu ilmu hakikat ataupun ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, banyak nama lah dia bagi, ya. Macam kita bandingkan Nabi Musa alaihissalam tinggi, ni Nabi Musa ni nabi lagi rasul kalimullah. Tinggi martabat dia kan. Tapi kalau nak banding dengan Rasulullah SAW, Rasulullah lagi tinggi. Mana kita banding dari pihak tashrif, bukan pihak tahkir, ya. Ni ada setengah ajaran sesat, dia bandingkan pihak tahkir. Kami ilmu hakikat, engkau syariat kulit. Dia cakap dengan nada menghina, kufur itu. Sebab syariat daripada Allah Ta'ala, tarekat pun dari dia, semua ilmu daripada Allah Ta'ala yang dibawa Rasulullah SAW. Jadi bandingan tu bukan atas wajah tahkir, bukan menghina, tapi atas wajah tashrif, memuliakan. Yang ni mulia, yang ni lagi mulia, yang ni lagi mulia. Itu maksudnya, ya. Nabi Musa mulia, ya. Nabi Isa mulia. Tapi nak banding Nabi kita lagi mulia, sebab dia Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Itu mana. Jaga tu. Dia berbanding, jaga. Jangan dibanding antara jam menghina. Tak boleh. Jadi ilmu fiqh tinggi, ilmu kalam tinggi, tapi ilmu tasawuf lagi tinggi. Seperti bila Imam Junaid Al-Baghdadi orang kata mana tinggi, ilmu sufi ilmu tasawuf lagi tinggi. Ulama fiqh kata dah ilmu fiqh lagi tinggi. Habis kita nak hujah, mana hujah awak? Tak payah hujah, kata Syed Junaid, ambil 2 batu. Ambil 2 batu, yang besar-besar, kecil-kecil je. Pergi mana? Mai kita. Orang tengah belajar ilmu fiqh kan, kau balik ni. Sebab pakai guna kecil, kau baju ni benggul pula kawan. Waktu kecil kau balik, dia kena kau keluar apa mulut kau tengok. Pak dia kena, apa balik ni? Tak tahu kau tengah mengajar haram. Boleh keluar? Haram. Ni jalan sana. Pergi balik kau umum tasawuf pula. Orang tengah berzikir, mengajar tasawuf. Pup, benda kena pup Allah dia. Apa keluar? Oh betul lah, betul. Tadi yang keluar ahkam, yang ni yang keluar dia sendiri. Dia keluar ismullah, kena je Allah. Yang ni kena apa? Haram. Ada beza tak? Adalah tulisan tak sama tuan. Ini keluar Allah, Tuhan dia sendiri. Yang ni keluar hukum dia. Kan jauh kan? Tapi tinggi hukum Tuhan tinggi lah. Nak bandingkan Tuhan dia lagi tinggi. Ya dia sendiri. Dia keluar Allah. Tak payah nak bahas nas banyak lagi. Bahas tu tengok tu je. Ya. Rasa orang yang dalam mengharung ilmu syariat dengan rasa orang yang mengharung ilmu tarikat dan hakikat. Itu banding. Dia keluar situ je. Itu dia selenda kan. Satu ulama fiqh besar dijumpa ahli sufi. Jadi wali besar ni kata beginilah, aku nak orang kau banyak-banyak pun, ya, panjang begini. Engkau serah diri kau kat aku. Main masuk suluk. Dia pun masuk suluk, serah dia, lepas tu dia kata, masya-Allah, kalau aku tahu lagi dulu aku dah masuk lagi. Sebab apa terbuka? Sebab ilmu yang kita baca ni dia panggil ilmu mudarasah. Ilmu mengaji, berguru, ambil sanad dia begitu gini kan, dengan hujah dalil zahir. Adapun ilmu suluk bukan mudarasah, dia mukasyafah, terbuka. Ya. Dalam hadis mengatakan ada azab, ada nikmat kubur. Dalam suluk dia tembak, tuan buka kasyaf, dia nampak tu. Tuan tayang, pam, terbuka. Orang apa azab dalam kubur dia nampak. Mana kuat? Mana kuat dia tahu dengan dilihat. Itu sajalah. Ya. Buat kena suluk. Ni bukan nak kempen, nak ajak. Dia kena suluk kan. Dia suluk pun dia tahu. Terbukaan kan. Sebab kita peram betul. Peram pula bersyarat. Dengan adab-adab sekali. Kurang makan, kurang tidur, semua kurang. Apa tak pusing? Kan? Ini dekat rumah boleh tarik 3,000. Dia tengok cerita keling. Habis tu. Dah haus terus. Ini tak tarik. Ya? Cepat. Semua budak kan? Dia anak apa? Anak orang kaya-kaya jugalah. Dia biasa kan. Kita suruh zikir kata, dan suluk zikir berapa Ustaz kata. Kita paling kurang 70,000. Saya pegang 3,000 dah jatuh tasbih. Masuk tahulah kata. Dia masuk. Bila dia masuk kali pertama saya tanya, berapa zikir hari ni? 100,000 je. Boleh kan?
Boleh tuan dia kata. Ada cara dia kan. Ya. Sebab kalau dalam suluk, orang masuk suluk dia macam raja kan. Khalifah orang atas kena jaga dia. Makan dia tak boleh usik. Dia makan dia pinggan dengan cawan pun dia tak boleh basuh. Dia makan usaha tangan tinggal pergi masuk zikir tu sambung. Memang dia follow terus. Itu pula tak boleh kan. Masak dia semua dah siap, dia kerja tarik kan. Ya. Dengan adab-adab dia lah cara dia. Boleh? Itu terbuka macam-macam kan. Itu suluk panggil Sebab benda penting, benda besar dia kena concentrate kan. Kalau ahli-ahli fikir pun, ahli fikir dunia pun, bila masalah besar dia nak selesaikan, dia tak boleh selesai kat kedai kopi kan. Ya. Kita mesyuarat kat kedai kopi lah, boleh? Tengok giu-giu tak boleh. Dia kena mesyuarat khas, bilik khas. Itu nak buat keputusan. Kalau dia sendiri pula seorang, dia kena tutup pintu. Dia tutup pintu rumah dia, jangan kacau ni, ada hal penting aku nak buat keputusan kan. Begitulah. Itu kalau hal dunia yang besar. Ini hal lagi besar, nak berhubung dengan Allah Ta'ala. Nak membuka hijab tentang ni. Nak membuka hubungan kita dengan Tuhan. Nak membaut hati kita, nak berseru menghadap ke dia. Itu bukan benda kecil. Dia memang perlu penumpuan dan syarat-syarat dia. Itu di antara yang disebutkan oleh ulama di sini ya. Dan hasil daripada perkataan Imam Ghazali dalam kitab bernama Jawahirul Quran, khulasa dia bahawa ilmu tariqah dan ilmu suluk dinamakan ilmu tasawuf. Ia itulah terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fiqh. Ya, ilmu fiqh nak menyucikan amalan luaran kita. Jangan ada unsur-unsur yang tidak ada kena mengena dengan agama. Dipanggil bid'ah dalalah. Ilmu kalam nak bersihkan akidah kita. Ya, supaya akidah kita jadi akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi akidah ahli funa wal ghana. Kan dalam khutbah dah bantai malam kan. Khutbah ni berlaku. Tadi. Ni Tuhan bukan dua atas arasy. Ya, dia kata Tuhan bertinggi atas arasy pula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, gitu kan. Tuhan yang benar Rahman tu di atas aras dia bersemayam. Apa makna semayam? Bukan dengan duduk. Itu dengan mana isti'la. Istiwa bermakna isti'la, mana menguasai. Tuhan kuasa sampai aras semua dalam kekuasaan dia, bukan duduk. Kalau duduk atas aras makhluk. Sebelum ada aras duduk kat mana? Duduk kat omang kau. Kan? Dan duduk bertempat berjihad. Ini sifat makhluk. Tiap-tiap sifat yang dipakai oleh makhluk, fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan dia. Apa sifat agama makhluk? Depan, belakang, kiri, kanan, gerak, diam, duduk. Semua sifat makhluk. Tak layak dengan zat yang wajib al-wujud. Adapun kita zat yang mungkin al-wujud. Maka kita sesuai dengan sifat kita. Allah zat yang wajib al-wujud. Dia sesuai dengan sifat dia mukhalafah. Ya. Lepas tu kata Sayyidina Abu Bakar, ajzu ani idraki idrakun. Satu ilmu yang pelik, ilmu seluruh dia ni, al-ajzu ani idrak. Lemah daripada kita nak mendapatkan hakikat kunhi zat Tuhan itu, idrak itulah dapat. Kalau dia kata dapat Tuhan, dapat mentasbihkan segala bahari, itu bukan dapat, tak kenal. Dia masih tasyabuh serupa dengan makhluk. Allah Ta'ala cara dia, kita cara kita. Dasar kena pegang dasar Quran. Laisa kamisli, itu dasar terbesar kena pegang. Habis tu ya. Dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada ilmu itu ialah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Tuhan. Dan dinamakan di ilmu hakikah. Apa nak hakikat? Antashhadahu, bahawa kamu kekal musyahadah hati kamu dengan Allah Ta'ala. Itulah sunnah Rasulullah SAW paling besar ya. Duduk, bangun diri kita semua, hati kita menghadapi. Dalil Quran kata, alladzina yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Itu nas Quran, terang. Arwah Ustaz Gaus Ustaz Gaus dengar dia sini kan. Dia pergi satu kursus bahasa Arab. Ya, guru-guru Mesir di Kuala Lumpur. Jadi kebetulan yang datang tu profesor tu memang ahli tarik, orang tarekat. Jadi ada di antara guru-guru tu, ustaz-ustaz tu, ustaz lepasan Mesir semua ni. Dia tanya prof, dia tanya profesor. Dia kata ada ke dalam Quran, ya prof, dia kata ada dalam Quran zikir berdiri. Apa profesor tu jawab? Jawapan yang sangat mengerikan. Apa dia kata? Profesor tu tanya, entah awak pernah tak baca Quran? Dia tak kata awak jumpa dah, awak ni pernah tak baca Quran? Itu soalan bahaya kan. Seolah-olah dia tak pernah pegang Quran, padahal ustaz balik Mesir. Awak ni pernah tak baca Quran? Dia kata. Senyap tu kawan. Awak tak baca ke surah ni? Ya, surah akhir ayat surah Al-Imran. Ya, akhir. Sunat kita baca ya. Kalau bangun tidur,
bangun tidur, lepas baca doa tidur, dalam kitab Bughatul Tutulab, buka tingkap, pandang langit. Jangan buka pintu, kamu pencuri masuk kamu. Ni sekarang pencuri masuk berjemaah kan, bukan seorang. Habis gitu kan. Buka tingkap, pandang langit, baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ayat 190. Surah Al-Imran, baca ayat. Inna fi khalqis samawati, sungguh dalam kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, bertukar malam dan siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda bagi orang yang hidup hati dia. Dia panggil ulil albab. Siapa dia ulil albab? Alladzina yazkurunallah, mereka yang mengingati Allah Taala, berzikir mengingat Tuhan, qiyam diri, wa qu'ud duduk, wa ala junubihim dan baring. Ada tak qiyam? Senyap tuan. Ya, ada tak qiyam? Ada. Zikir qiyam diri, duduk, baring. Makna ala kulli halin, semua keadaan. Manusia tak berdiri, dia duduk. Tak duduk, dia baring. Dia tak ada cangkung kan. Ya, mana semua keadaan dikendaki kita. Itu maksud dia apa? Zikir ala dawam. Tapi yang mahal tu tadi awak pernah tak baca? Oh, sengal telinga dengar. Kalau dia kata awak perasan tak? Atau awak ada jumpa tak? Kok tak perasan kot tak? Dia kata awak pernah tak baca? Oh, dia kata pernah baca, sengal telinga dengar. Macam tak pernah pegang Quran. Padahal lu pasal Mesir kan. Ya. Adapun ilmu tariqah dan suluk, iaitu jalan kepada mengetahui ilmu hakikah. Kita berjalan, kita riyadhah wal mujahadah, bila dibukakan Ta'ala, itu dipanggil ilmu mukasyafah ataupun ilmu wahbiyah. Wahbiyah, bukan wahabiyah. Sikit-sikit sama tu. Wahabi tu Pak Wahab nama dia. Tahu? Abdul Wahab. Iaitulah dinamakan ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Yani ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat, dinamakan pula ilmu tasawuf. Ya. Ta itu isyarat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada taqwa Allah. Sad itu syarat kepada as-sabru, sabar. Waw itu syarat kepada al-war'u. Fa itu isyarat kepada fana. Fana lenyap habis dan sampai di kehadrat Tuhan. Makna apa? Ru'yatullahi bila khalqin. Batin hati dia memandang berhadap kepada Allah Ta'ala tanpa ada campuran kepada pandangan makhluk. Itu suci betul. Ya, atau semua akan dibincang di belakang. Dan batin, ya, mana tasawuf dan batin seperti yang lagi akan datang. Dia panggil ilmu tasawuf, ilmu batin, ilmu macam-macam nama dah. Sebentar akan datang disebutkan dia ilmu yang memberi manfaat. Inilah insya-Allah Taala dalam kitab ini. Habis. Dan satu lagi kata Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad, disebut ada wali kutub kan. Di dalam kitabnya yang bernama Kitabul Ilmiyah wa Usulul Hikmiyah. Dia kata summa innaka iza nazarta ila ma allafu a'immatud din minal kutufin nafi'ah lam tara syai'an minha ajma'u li hadzal ulumi an nafi' min kutubil imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu taala misal Ihya wa Arba'in Usuluddin ya wa Minhajul Abidin wa Bidayatul Hidayah wa hadza ya'rafu man ta'ammalahu ahsan nazar min ahli al-haqqi wal insaf wa arbabil basair fid din wa ma yunkiruhu illa ghabiyul jahilun ar-rasmiyyu mutajahilu bi nughashin nafsi wa ghafala an ma'adi fa innahu ta'ala bi fadlihi yalhamuna rushdana wa ya'izuna min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wala haula wala quwata illa billah. Artinya kemudian daripada itu bahawasanya engkau apabila engkau tilik kepada barang yang dikarang oleh a'immatud-din, iaitu ulama-ulama ahli sufi yang besar ni, iaitu daripada segala kitab yang memberi manfaat pada agama dalam akhirat, nasaya tiada engkau lihat akan suatu daripada terlebih menghimpunkan bagi segala ilmu yang memberi manfaat daripada kitab Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Terutama kitab yang kita pegang ni. Kita pegang ni asali ialah Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau Arab dekat 10 kulit tebal kan. Maka daripada Ihya tu diringkaskan. Ya, diringkaskan, nama dia Mukhtasar Ihya, ringkasan bagi Ihya. Ringkasan Ihya inilah diterjemahkan ya. Jadilah kitab yang kita pegang ni, Sayyidus Salikin. Jadi Ihya ni kitab dalam ni ada semua. Apa dia punya kelebihan? Satu kitab 3 ilmu masuk. Sebab kita akan bahas pertama ni, juzuk pertama ni akan ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian dia pergi ilmu fiqh.
masuk juzuk 3-4 kan, ada pergi ilmu tasawuf. Jadi 3 ilmu setelah sekali jalan. Ya. Kita lain ulama kalau kadang peka ya, besar mana pun kita di peka terus. Kalau Usuluddin, kata tasawuf je. Imam Ghazali tak dicampur terus. 3 ada dalam satu. Ini 3 dalam satu. Untung beli 1 dapat 3. Ni tuan-tuan, kalau kitab ni tuan faham betul-betul, kalau ustaz kau kata kau beramal tu jadi wali kau dia tu. Satu kitab ni pun cukup tuan-tuan. Sebab 3 ilmu dalam. Ya. Seperti misal kitab Ihya Ulumuddin dan Arba'in Usuluddin. Ada sampai setengah ulama mengatakan kalau orang kafir dia faham bahasa Arab, dia baca kitab Ihya Ulumuddin, dia kata seorang ulama, daripada awal sampai akhir dengan teliti betul-betul, insya-Allah akhir dia mengucap kalimah la ilaha. Dia nak kata hebat ni kitab Ihya Ulumuddin dan kita Arba'in Usuluddin, ada bagian usul je. Dan Minhajul Abidin ni karangan akhir. Karangan akhir bagi Imam Ghazali. Ya, Minhajul Abidin, kurikulum bagi orang nak jadi abid dan kitab Bidatul Hidayah ni Usuluddin. Dan sekalian tu kami akan ta'ammul, mana kamu memerhatikan dengan cermat akan dia dan baik melihat baik-baik, tenung baik-baik melihat dalamnya daripada ahli hak dan ahli insaf, yakni orang yang adil dan orang yang mempunyai mata hati dalam agama dan tiada mungkir mengingkarkan akan dia demikian itu, melainkan orang yang dungu, yang jahil ataupun ulama yang rasmi. Mutajahil yang membuat dirinya menjadi jahil, iaitu ulama yang zahir senya telah memperdaya akan dirinya dan lalai daripada kembalinya. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan anugerahnya memberi ilham akan kami dengan petunjuknya, amin. Dan memelihara akan kami, kata Imam Ghazali, daripada kejahatan diri kami, min syururi anfusina, daripada kejahatan nafsu kita dan daripada kejahatan amal kami, dan tiada yang menjauh maksiat dan tiada kuat berbuat taat melainkan dengan pertolongan Allah. Semua hakikat kembali pada Allah Ta'ala. La haula, tidak ada daya untuk menolak maksiat, mungkar, mudarat. La kuwata, tak ada kemampuan untuk mengerjakan amal saleh, kebajikan, melainkan semua ma'unah, bantuan dari Allah. Itulah natijah kemuncak. Dan perjalanan tasawuf sudah kat situ, tuan-tuan. Ya, untuk kita memandang semua hakikat daripada dia. Barulah kita selamat, tidak ada penyakit dalaman, sebab kita dah sampai kepada memandang kepada hakikat sebenar, maka hilanglah pandangan nafsu, hilanglah pandangan yang bersifat dengan kekotoran, maka jernihlah pandangan hati dia untuk syuhud dan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Semua ni akan dibincang di belakang insya-Allah. Dan kata Syekh Ibn Ubad dan Hikam Syarah Hikam, yang akan diberikan ta'ala, "Inlam annal ilma haitsu ma taqarrara fi kitab al-aziz wa sunnah, innamal muradu ilmun nafi'." Dan kata Syekh Ibn Ubad, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Wa inna khairal kullu yuridu an tamma wa Allahumma sta'in tuqan alaikum. Alhamdulillah. Bismillah.